Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Hafizi Biralim. Nombor kad matrik saya 33 DCE 20F 1040. Saya tidak bersorangan. Saya bersama kawan-kawan saya iaitu Muhammad Faizal dan juga Seri Ramachandran. Kumpulan kami ini ingin membentangkan tajuk differentiation iaitu soalan set 6. Okey. Teori. Cara untuk menunjukkan kadar perubahan seketika. Yang kedua, jumlah perubahan fungsi pada satu titik tertentu. Yang ketiga, ia sering ditulis sebagai dy per ds dan kurungan dy over dx. Ia bermaksud perbezaan y dibahagikan dengan perbezaan x. Kotak kedua pula ialah product rule. Formula yang digunakan untuk mencari derivatif produk yang mempunyai dua atau lebih fungsi. Ia juga sering ditulis sebagai dy per dx sama dengan v du per dx tambah u dv per dx. Second derivative. Secara kasarnya, second derivative ni kedua menggunakan bagaimana kadar perubahan kuantiti itu sendiri berubah. Misalnya, derivatif kedua dari kedudukan objek berkenaan dengan masa adalah pecutan seketika objek atau kadar di mana hal laju objek tersebut berubah mengikut masa. Sering ditulis sebagai d kuasa 2y sama dengan dx kuasa 2. Soalan yang diberi ialah f kurungan s sama dengan cos kuasa 2x. Mula-mula kita jawab soalan A. Determine the first derivative of the function. First, kita kena bezakan soalan y dan y sama dengan dalam kurungan cos x kuasa 2. Pecahkan kepada dua bahagian iaitu u dan y. So mula-mula kita kena buat bahagian u dahulu dengan mengambil cos x sahaja. Dy per dx sama dengan negatif sin x. Negatif sin x itu terhasil daripada pertukaran cos x. Selepas kita dah buat u, dah dapat jawapan, kita buat pula bahagian y. Y sama dengan u kuasa 2. Ya, kerana y ini hanya mengambil kuasa 2 sahaja. Mengambil kuasa sahaja. Dy per dx sama dengan 2u. Kuasa itu dibawa ke hadapan, lalu kuasa itu ditolak dengan sama satu. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu menggunakan formula chain rule, iaitu yang terletak di presentation ini ialah dy per dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Maka kita hanya meletakkan jawapan hasil kedua-dua bahagian tersebut mengikut formula yang diberi. 2ux negatif sin x sama dengan negatif 2u sin x. Dapat jawapan negatif 2 cos x sin x. U itu perlu ditukar balik kepada cos x. Kini saya ingin memberi kawan saya pula untuk berucap untuk soalan B. Nama saya Sri Ramachandran Rao, Anla Kiragunathan dan nombor matrik saya 33 DCE 20F 1046. Soalan B. Determine the stationary point of the function for in bracket 0 bigger than x smaller than pi close bracket. dy dx. dy dx equals negative 2 cos x sin x.
dy dx means the rate of changes of y with respect to the rate of changes of x over time, which is infinitely smaller in space. This is equal to 0 means that the rate of change of y is 0 with respect to the rate of changes of x's. Solution: dy dx equals negative 2x cos x sin x. 2 cos x equals 0. Cos x equals 0. X equals cos inverted 0. X equals pi over 2, which is equals to 90 degrees. Sin x equals 0. X equals inverted sine 0. X equals 0 pi. To find the value of y, replace x in the solution y equals cos x in bracket square. Replace x equals 90. Y equals cos pi over 2 square equals y 0. Replace x equals 0. Y equals cos 0 bracket square. Y equals 1. And replace x equals pi. Y equals in bracket cos pi square. Y equals 1. The stationary point equals pi over 2, 0, 0, 1 and pi 1. Kini rakan saya Faizal akan sambung soalan ketiga. Nama saya Muhammad Faizal bin Baharom. Nombor matrik saya ialah 33 DCE 20 F1044. Seterusnya, saya akan menerangkan soalan C, iaitu soalannya berbentuk Determine the nature of the function. Inilah penyelesaiannya. First, kita perlu bezakan persamaan ini untuk kali kedua, iaitu dengan menggunakan cara product rule, kerana terdapat dua fungsi di sini. So kita pisahkan menjadikan negatif 2 cos ini x ni sebagai u dan sin x sebagai v. So hasil daripada kita beza u ni, kita dapat bersamaan dengan negatif 2 kurungan negatif sin x. So kita pemudahkan dapat 2 sin x. Manakala untuk hasil daripada beza v, iaitu dv per dx, kita dapat cos x. Seterusnya, daripada hasil beza yang kita dapat, kita masukkan hasilnya ke dalam formula product rule, iaitu d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan v du per dx tambah u dv per dx, iaitu darabkan sin x dengan 2 sin x tambah kurungan negatif 2 cos x darab dengan cos x. So kita dapat 2 kurungan sin x kuasa 2 tolak 2 cos x kurungan kuasa 2. So kita boleh faktorkan persamaan ini kepada 2 kurungan sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Seterusnya, kita dapat nature graf ini, iaitu first kita perlu masukkan titik yang kita dapat daripada soalan B ini ke dalam persamaan yang kita dapat tadi. So kita gantikan nilai x tu kepada pi per 2, iaitu sama dengan u kurungan sin kuasa 2 pi per 2 tolak cos kuasa 2 pi per 2. So jawapan dia kita dapat 2 lagi besar pada kosong. Bermakna bentuk graf ini ialah mempunyai
minimum point. Seterusnya untuk titik yang kedua ialah 0,1. Kita gantikan nilai X tu dengan kosong. So 2 kurungan sin kuasa 2 kosong tolak cos kuasa 2 kosong kurungan. So hasil dia kita akan dapat negatif 2 lebih kecil pada kosong. So bentuk graf ini memiliki maksimum point. Seterusnya untuk titik yang terakhir iaitu pi 1. Kita gantikan nilai X ni kepada pi, iaitu 2 kurungan sin kuasa 2 pi tolak cos kuasa 2 pi kurungan. So kita dapat jawapannya ialah negatif 2, iaitu lebih kecil pada kosong. So bentuk graf ini ialah mempunyai maximum point. So soalan tu dah selesai. Daripada learning outcome kita dapat daripada hasil presentation ni, kita dapat cara untuk beza setiap fungsi dengan menggunakan second order dan first order secara berkesan. Yang kedua, kita dapat mengenal pasti product rule dan menggunakan kaedah product rule. Yang terakhir, kita dapat menentukan bentuk graf itu sama ada mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Akhir sekali, ini ialah reference kami, iaitu kami telah merujuk dengan lecturer kami iaitu Puan W.D. Kalsom bin Idris, serta daripada hasil daripada internet di Google. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada anda dan dapat anda menggunakannya kepada masa hadapan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.